Astro lah, Astro. Kalau tidak, Astro. Sebab Astro ni memang dia satelit, berasaskan satelit. Uh, yang terbaru yang dilancarkan adalah untuk Astro dengan Maxis. Uh, se, Serasa yang lain ni macam Celcom, Digi ke apa, bukan dia tak ada guna satelit. Mungkin dia sewa penggunaan satelit. Syarikat tu lancarkan dan dia akan sewa penggunaan satelit tu. Macam contoh korang mungkin ada guna telefon line XOX lah. XOX tu bukan Celcom tau. Celcom lain, XOX lain. Tapi dia macam company yang besar ni dia sewa. Kecil dia sewa fasiliti daripada company lain. Satelit ni, kalau kau cuba bayangkan, Maxis lancarkan satelit, Digi lancarkan satelit, XOX lancarkan satelit, Celcom lancarkan satelit, Red One lancarkan satelit, dan 5 satelit. Kau bazir, baik satu satelit saja lancarkan, dah. Siapa yang lancarkan, dia buat duit. Dia punya kontrak yang sepaham lah. Dia bukan kontrak sehari, dia kontrak sampai 5 hingga 10 tahun. Itulah bayaran bulanan dia, tentu adalah. Okay. So, satelit adalah sebuah pemancar dan penerima tanpa wayar yang khusus. Of course lah kita panggil tanpa wayar. Cuba bayangkan wayar daripada sini sampai ke angkasa lepas tu. Okay, saya dah tanya soalan. Siapa pernah pergi Thailand? Kak Nyai, Krabi. Sebab kan viral kan rakyat Malaysia bercuti pergi ke Hak Nyai. So, mesti ada yang kuat diri. Kalau kau buka gambar, memang sebenarnya kita pernah pergi lah dulu pandemik itu. Dia punya, kalau kau tengok wire kat sini, yang wire TNB dengan wire Celcom tu kau tengok, kan? Orang turut betul wire ke kita siang sangat sana sini. Diorang punya wire lagi dahsyat. Bersendirian. Kau pergi kau tahulah. Tapi wire tiang wire diorang tegak, jangan risau. Cuba kau tengok tiang wire kita. Kan? Betul ada tahu masa cukup dah. Tak ada ratus, so geram. Itulah masalah negara kita. Company untung bilion-bilion. Tapi tiang wire tetap sengit. Okay? So, satelit jenis ni dikenal sebagai satelit buatan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil artificial satellite. Artificial tu maksudnya buatan. Okay? Kita dapat juga satelit semula jadi. Maksudnya yang Maxis lancarkan tu kita panggil artificial satellite ataupun satelit buatan. Okey. Terdapat juga satelit semula jadi, iaitu jasad yang mengorbit suatu jasad yang lain yang lebih besar di angkasa lepas. Contohnya, bumi ialah satelit semula jadi bagi matahari. Kenapa bumi dipanggil satelit? Sebab bumi mengelilingi matahari. Bulan adalah satelit bagi bumi. Kenapa? Sebab bulan mengelilingi bumi. Faham? So, siapa yang mengelilingi itu dia jadi satelit. Dia umpama macam orang pergi haji, pergi umrah, Kaabah, korang nak jadi satelit. Sebab korang mengorbit Kaabah. Nampak tak? Dalam Islam pun nak menunjukkan satu. Dia nak menunjukkan pusat kepada segala-galanya adalah, kalau kita kat bumi adalah Kaabah lah, sebab tempat kita menyembah, tempat kita kiblat kita. Kalau dekat angkasa, dia punya pusat mengorbitnya adalah matahari. Okay? So, kita tengok jenis-jenis satelit. Jenis-jenis orbit satelit. Okey, orbit ialah laluan yang diikuti, dia ada laluan dia yang tertentu yang diikuti oleh suatu planet dan satelit mengelilingi jasad cakrawala yang lain di bawah pengaruh graviti. Okey, nanti saya akan cerita yang Maxis punya tu, Maxis Maestro punya tu. Terdapat satelit buatan dilancarkan ke orbit tertentu berdasarkan fungsi yang diperlukan. Yang ni penting, tolong highlight sebab ada soalan. Okay. Apa dia?
Yang pertama, orbit rendah bumi ataupun low earth orbit. Dia akan pakai istilah LEO. Dalam soalan peksa dia akan pakai istilah LEO. Lepas tu kita ada orbit satelit bumi, medium earth orbit ataupun MEO. Lepas tu kita ada orbit geosegera iaitu geosynchronous orbit, GSO. Lepas tu kita ada orbit geopegun, geostationary orbit, GEO. Lepas tu kita ada orbit tinggi bumi, high earth orbit iaitu HEO. So kena tahu setiap jenis orbit ni. Sebab saya pernah jumpa soalan dia. Kena tahu Dan korang kena tahu gambar rajah di bawah. Saya cakap tu maksudnya sebab saya pernah jumpa lah soalan. Yang pertama, yang betul-betul korang tengok bulatan yang paling kecil tu LEO kan? LEO, bulatan yang betul-betul ikut bulatan bumi kan? Lepas tu MEO. Lepas tu kita ada apa tu? HEO. HEO tu last Lepas tu kita ada GEO, GSO. Macam kumpulan Korea kan? Lepas tu kita ada GEO. Lepas tu kita ada HEO. Okey, tolong hafal kedudukan tu. Saya tak pernah jumpa lagi soalan, tapi tolong hafal kedudukan tu. Sebab memang ada dalam buku teks tak salah saya. Okey. Alright. Nanti kita nak tengok jenis-jenis tu yang korang kena ingat. Saya cakap. Okay. So, penerangan setiap jenis orbit satelit. Okey, kita akan tengok. Lepas ni kita akan tahulah yang Malaysia punya kat mana. Okey, so yang pertama, orbit rendah bumi. Untuk pengetahuan korang, dia betul-betul berada dekat permukaan bumi. Maksudnya, kalau orbit satelit tu Malaysia punya, dia berada betul-betul di atas Malaysia. Yelah dah Malaysia punya. Takkan dia dekat Thailand? Orang Thailand tengok Astro ke? Tak nak, dia orang buat dia dekat sendiri. Kan? Okay, tak adalah duduk kat Indon. Jadi, kalau Malaysia punya, dia akan duduk atas Malaysia. Tapi ada juga yang keseluruhan nanti. Kita tengok. So, orbit rendah bumi iaitu LEO tu, dia adalah orbit yang paling dekat dengan bumi. Jarak dia kurang 2000 km. Dekatlah sangat tu. Jarak, kalau nak tahu jarak 2000 km ni, kita kalau kat Malaysia ni, kau nak tahu jarak 1000 km lah, 2000 tak ada. Kalau naik highway daripada utara yang paling utara kat Malaysia ialah Bukit Kayu Hitam. Utara selatan boleh ke selatan, balik kampung, kampung dekat tak tahulah. Kan? Tak rasalah, boleh kampung, tak tahulah. Kan? Naik urang utara selatan tu, last kali kat JB. Jarak dia 1001 km. So nak dapat 2000 km, kebetulan lah kali. Okay. Saya tak pernah lah lalu direct satu daripada utara ke selatan, tak pernah lah. Tapi dah pernah lalu keseluruhan Utara Raya ke selatan lah. Tapi kalau kau pergi Sabah Sarawak, yes, lebih 2000 km. Kalau kau nak satu hari perjalanan boleh, tapi habislah badan. Penat lah. Okay, boleh. Sebab tu Lebuh Raya tak siap-siap. Panjang rasa sampai 2000 km ke lebih. Daripada Sarawak sampai daripada hujung Sarawak, nama tempat dia Teluk Belano. Dia paling bawah dengan paling atas dan Tanjung Datu ke kat Sabah. Paling atas. Paling selatan dengan paling utara. Sama lah. Dulu highway, kalau tak ada highway, orang tak tahu bandar-bandar macam tempat Cangkat Jering. Orang tak tahu. Siapa pergi Penang nampak, Cangkat Jering. Tu dia ada dekat rumah saya tu. Orang tak pernah tahu. Tahu tak? Tengok. Tidur je sampai. Kau nampak nanti Cangkat Jering. Siapa pergi ke utara lagi lah. Dulu, orang tak tahu Teluk Melano tu apa. Rupa-rupanya kat Teluk Melano kat Sarawak tu ada pantai yang cantik. Tu dia orang buat. Bukan highway tu. Bukan jalan dia tak.
kat Sabah Sarawak, lebuh raya dia free. Kau mesti tertanya, macam mana kerajaan dapat duit? Tu dia buat konten. Konten tu yang kedai makan. Jadi orang sewa, orang beli, masuklah duit. Tak payah buat tu tak apa, boleh. Tapi kat sini dah betul lah macam mana. Okay, so tempoh orbit dia kurang 128 minit. Maksudnya lebih kurang 2 jam je. Dia pusing tu 2 jam je. Dia mengorbit bumi lebih kurang 2 jam je. Laju satelit 7.8 kilometer sesaat, dek. 28,000 kilometer sejam. Kan? Tak boleh. Kau jadi mak rempit macam mana pun tak mampu memecah rekod ni. Okey. Kebanyakan satelit buatan manusia mempunyai tempoh orbit 90 minit. Kapal angkasa, stesen angkasa, teleskop angkasa, satelit telefon, mudah alih bergerak dalam orbit ini. Contoh satelit Malaysia yang pernah berada di orbit ini ialah Razak Sat 1 dan Keong Sat 1. Satelit Malaysia biasa duduk kat sini. Okey? Okey? Yang ni korang kena yang table ni kena baca lah. Kena baca lah. Okey, seterusnya kita ada orbit sederhana bumi, NEO. Ketinggian orbit ni adalah 2,000 km hingga 35,780 km dari permukaan bumi. Okey, saya tanya kat sini. Ada siapa-siapa pernah naik kapal terbang? Pernah? Ada seorang pernah. Oh, gimana? Sabar. Kalau kau naik, dia akan dalam ni, kapten dia tak sedar. Kapten kadang-kadang suara dia macu sangat kan. Tak dengar. Dia ada tersebut. Dia sebut macam tu. Tak dengar lah. Orang pun mana peduli. Tu kaki. Tu kaki. Kaki dia rendah lagi. Kalau 35,000 kilometer, kau dah tak ada dah dekat bumi ni. Keluar pada bumi. Faham? Pelik lah. Dia tunjuk buku ni kau nak ajar kau kat abang ni. Tunjuk. Sifat dia contoh latihan. Okay. So, putaran lengkap bagi satelit yang bergerak di orbit ini adalah 2 jam hingga 24 jam. Logik lah. Putaran lengkap dia jadi lambat. Sebab ketinggian dia makin jauh. Makin dekat dia dengan bumi, makin cepatlah putaran dia. Nampak? Sebab dia bergantung pada apa? Dia bergantung pada graviti bumi. Okey? Dia masih ada dalam lingkungan graviti bumi. Kalau dia berada luar lingkungan graviti bumi, dia dah ke mana-mana lah. Okey. So, orbit ini mempunyai satelit yang digunakan dalam sistem penentu sejagat GPS. Maksudnya GPS yang kita gunakan tu, dia pakai satelit luar lah, bukan satelit Malaysia punya lah. Okey. Lepas tu kena download, kan? Download Google Map. Okey. Lepas tu kita ada orbit geosegerak, orbit geosegerak, GSO. Orbit ni berada pada altitude 35,786 km dari permukaan bumi. Maksudnya lagi tinggi. Saya tak boleh cerita lah macam mana jarak dia kan 5,786 kot. Okey, lagi jauh. Kalau tak salah kalau pergi ke naik kapal terbang pergi Sabah Sarawak pun kita nak pergi Sabah Sarawak dalam 1,000 hingga 2,000 km tak salah. Tak salah lah. Kan? Lepas tu dulu pernah ada ura-ura, pernah ada cerita, pernah ada ura-ura nak buat jambatan daripada Semenanjung Malaysia ke Sabah. Kau bayangkan orang duduk kat lautan. Bayangkan nak buat, pernah nak buat. Kau kan suka-suka buat tau. Bila kita buat sesuatu yang terpanjang di dunia, kan, orang seluruh dunia akan datang. Dia nak tengok. Sebab tu kita ada KLCC. Sebab tu kita ada PNB 118 yang menara baru tu kan. Sebab tu kita ada menara satu lagi tu. Apa nama menara? 3 menara yang antara tertinggi di dunia. Dan untuk pengetahuan korang, pasal tak pelancong suka pergi dataran Amerika? Dia suka tengok apa sebenarnya?
Kat tempat dia orang baru. Perkaranya apa? Kat situ ada apa yang menarik perhatian? Orang mesti pernah pergi datang mereka. Boleh tengok kat TV. Apa yang ada? Tak perasan, tak perasan. Kat situ ada yang bendera tertinggi di dunia. Ha. Yang bendera yang kau tengok tu tertinggi di dunia tu. Baru tahu semua tak tahu. Sebab tu lah dia tumpuan. Sebab tu tempat-tempat jadi tumpuan tertinggi di dunia. Tengok tiang tu. Oh ya, ada bendera tu. Tengok tu lebih kurang panjangnya 80 meter. Kalau lari 100 meter sebelum sampai 100 meter. Tu tiang bendera tertinggi di Dataran Amerika. Okay. So, tempoh putaran lengkap bagi satelit yang mengorbit bumi di orbit ini kurang daripada 24 jam. Ini lagi lama lah sebab dia lagi jauh daripada permukaan bumi kan. Satelit Geo segerak mengorbit bumi pada satah condong di khatulistiwa. Tadi kau tengok gambar rajah kan, dia punya satah dia tak sama macam biasa. Satelit dalam orbit Geo segerak akan kelihatan berulang alik di antara utara ke selatan berbanding dengan suatu kedudukan tetap di bumi. Tak payahlah baca je tu. Contoh satelit yang berada di orbit ini adalah satelit kaji cuaca. Yang ni pun ada satelit Malaysia iaitu Miasat 2. Yang kita hantar tu Miasat 3 tak salah. Okay. Satelit biasanya jangka hayat dia 5 tahun. Miasat 3. Okay, next kita ada orbit Geopegun. Orbit ini berada pada ketinggian 35,786 km. Orbit ini berbentuk bulat. Nampak 35,786 km, bayangkan. Okay. Tapi dia masih berada dalam lingkungan graviti bumi. Tapi kapal terbang tak boleh terbang sampai 35,786. Itu hanya sebab tu kita nak lancarkan satelit, kita pakai roket. Roket bukan roket yang pilihan raya tu, tak ada kena-mena. Okay. So, orbit ini berbentuk bulat. Satelit pada orbit ini mengambil masa selama 24 jam untuk mengelilingi bumi. Orbit ini berada pada kecondongan 0 darjah Celsius, 0 darjah pada satah khatulistiwa. Satelit Geopegun di orbit ini berputar mengelilingi bumi, tetapi kelihatan pegun kerana satelit tersebut berputar pada kelajuan yang sama dengan putaran bumi. Ada soalan Dia akan tanya, orbit apa yang berputar pada kelajuan yang sama dengan putaran bumi? Jadi Geo ataupun orbit Geopegun. Kena highlight lah poin-poin yang macam tu kan. Okey. Satelit di orbit ini boleh melihat kira-kira 40% permukaan bumi. Maka hanya 3 satelit yang sama jaraknya diperlukan untuk liputan seluruh dunia. Maksudnya kalau kita letak orbit satelit 3 dekat 3 bumi, ada 3, kita dah boleh tengok keseluruhan bentuk bumi. Okey. Sebab itulah orang yang duduk kat kapal angkasa kat luar orbit tu dia boleh tengoklah keseluruhan bentuk bumi. Orbit ini mempunyai satelit yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan penyiaran. Bermaksud inilah dia satelit yang digunakan untuk kawal telefon. Okey. Contoh satelit milik Malaysia yang berada di orbit ini ialah Miasat 1, tak berfungsi lagi, dah buang. Sekarang ada Miasat 3. Yang 3 yang baru dilancarkan tak salah saya namanya 3 ke 4 macam itulah. Dia baru lancarkan awal tahun ni. Untuk ganti Miasat 3 tak salah saya. Sebab dia jangka hayat dia 5 tahun. Sebab tu korang kena bayar Astro dengan harga yang tinggi. Okay. So, orbit tinggi bumi. Ketinggian orbit ini sama ataupun melebihi 35,780 km. Tempoh orbitnya lebih daripada 24 jam. Maksudnya lebih pada seharian. So, orbit ini mempunyai satelit yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan penderiaan jauh, remote sensing. Okay. Sebab itulah teknologi telefon sekarang makin lama makin baik. Dulu, saya tak pastilah sekarang, dulu nak tengok Astro,
Hujan je tak boleh tengok astro. Saya tak tahu, astro saya dah tak ada, saya tak tahu. So orang sekarang ni dah tak, sebab tu banyak orang keluar astro tengok My TV. Sekarang ni pun ada pakai Unify ni kan. Unify pun dah macam-macam channel ada kan. So sebab itulah salah satu sebab. Tapi walaupun orang keluar astro ke apa, tak tengok astro, tapi dia orang masih lagi menyewakan orang punya satelit tu kepada company-company lain lah. Korang ingat dia Maxis saja. Tak. Mungkin Celcom juga sewa, mungkin Digi juga sewa. Sebab tu lah kalau kau tengok kat masjid ke, ada setengah masjid dia ada pasang pencawang tu kan. Kalau tak salah rasa Sekolah Teluk tu pun pakai jadi pencawang tu. Dia sewakan tu. Tapi kita tak tahu lah masuk ke sekolah ke tidak duit tu. Kalau masuk ke sekolah Teluk dah ada bas sendiri. Jadi faham lah ya. Okay. Alright. So, table tadi kena baca. Dan tak kau fahamkan. Fahamkan dia sains ni bukan fahamkan, memang kena hafal. Kalau tak salah, kalau sekarang ni mungkin kalau budak Teluk mungkin tengok ramai cikgu tak masuk kelas kan. Ada tak cikgu yang tak masuk kelas, kerap tak masuk kelas? Perempuan. Ada. Macam perempuan ramai pula cikgu tak masuk kelas. Kan sebab dia orang banyakkan cikgu ni dia jadi cikgu untuk SPR, Sekolah Ajar Pilihan Raya. Sebab nak dekat dah, sabar. Sebelum buang peksa. Tak boleh nanti sebelum tangkap sebab begitu tarik. Okey. Sebab tu saya nak ajar bagi cepat habis. So, tapi nasihat saya korang sebab kerisauan saya ialah untuk batch-batch yang selepas ni lah. Sebab bila pilihan raya ni dia akan jadi bertukar lah kan benda-benda. Korang akan kekal, tak ada masalah. Cuma kerisauan saya ialah cikgu tak masuk kelas lah. Saya rasa sampai tak terlibat, cikgu tak sibuk. Sebab korang tak cikgu kementerian. Kan. Cuma cikgu korang suka buat last minute. Daripada dulu dah, saya ada 16 tahun dah tuition. Sebab itulah bila parent nak hantar masuk samta, saya tak suka. Daripada dulu dia saya tak suka. Sebab saya dah tahu, daripada dulu 16 tahun. 16 tahun saja tuition kan saya tahu. Kan, orang sekolah agama. Tapi benda semua lah sendiri. Sedangkan Nabi memberi sesuatu semua beritahu awal. Sama je lah korang dengan sekolah Teluk. So korang tak boleh salahkan saya kalau saya tak suka. Korang tak boleh salahkan saya. Sebab saya dah tahu dah. Kan? Okay. Alright, okay. So, kita tengok kedudukan apoji. Apa benda tu? Bukan maksudnya bahasa Negeri Sembilan. Apoji, tak. Tak ada kena-mengena dengan bahasa Negeri Sembilan. Okay. So, perigi. Bukan perigi tu. Apa sebutan dia? Perigi. Satelit dalam orbit elips. Okay. So, penting. Nanti kita akan tengok ada part-part yang penting atau tidak. Kalau macam budak samta ni dia kena tak nak dia kena dapat sains A. Kena dapat sains A. Saya dah cakap tadi kan, sebab cikgu korang bukan cikgu kementerian. Jadi mesti ada bias sikit dari segi pemilihan UPU tu. Tu kena dapat A. Okay. Alright. Dia Teluk dia tak, dia orang tak Teluk, dia orang tak ada masalah. B ke C tak ada hal. Sebab saya dulu budak-budak samta, seorang tu dia memang lah, dia A Math, A Admat, A Science. Jadi dia tak ada masalah, sekarang dia jadi accountant. So tak ada kena-mena dengan agama. Okay. Dia dah kahwin pun. Kalau saya panggil datang sini, susah tak cakap dengan korang kan, dia asyik nak peluk saya. Badan dia sungguh menggunakan korang. Okay. Muhammad Adli nama dia. Okey, berdasarkan 9.2 orbit sederhana bumi MIO, orbit tinggi bumi HIO berbentuk elips. Orbit geopegun GEO. Okey, bentuk tadi kena hafal bentuk elips. GEO bentuk bulatan sempurna. Orbit rendah bumi LEO dengan GSO bentuk bulatan. Kena hafal bentuk nama bentuk tu. Okey. Yang ni kena tahu. Dua bahagian pada orbit iaitu apogee
Iaitu titik pada orbit satelit ketika satelit berada paling jauh pada pusat bumi. Okey. Apa maksud paling jauh? Okey, kita tengok ni bulatan ni. Ni kita panggil apogee. Apogee. Okey. Sebab dia berada titik paling jauh pada permukaan bumi. Kalau mungkin pada gambar rajah dibagi bulatan, korang kena tandakan apogee, korang kena tandakan perigi. So korang tahu apogee itu titik paling jauh pada permukaan bumi. Okey, maksudnya perigi itu titik paling dekat dengan permukaan bumi. Okey, saya dah ulang banyak kali ni. Paling jauh apogee, paling dekat perigi. Bukan perigi bukan perigi buta ke bukan. Tak ada kena-mengena. Alright. Okay, so jangkaan soalan, mungkin tanya maksud, mungkin tanya suruh labelkan tempat. Mana satu apogee, mana satu perigi. Dia bagi gambar rajah macam ni, ada 3 satelit. Nanti disuruh labelkan, nampak? Nak labelkan apogee dengan perigi je. Dia tak kata labelkan setiap. Dia suruh labelkan di mana apogee, di mana perigi. Mungkin juga korang bubuh 2 apogee, 1 perigi. Salah. Padahal korang kena tahu apogee tu titik paling jauh. Perigi tu titik paling dekat. Nampak dia kena gambar orang. Okay, jelas Jelas alright. Secerita ni sebab saya pernah nampak soalan-soalan tertentu, saya pernah nampak tak tu secerita. Saya pernah nampak bentuk soalan yang berkenaan. Okay? Jadi korang kena highlight lah bentuk soalan yang macam tu. Okay? Nanti sebab tu start minggu depannya kita dah mula nak buat latihan. Alright. So hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Alright. Jom kita tengok apa kena benda ni. Hal laju satelit adalah berbeza bergantung kepada ketinggian orbit ataupun jarak satelit daripada permukaan bumi. Maksudnya lagi jauh kita akan tahulah sama ada makin jauh. Okey, lagi jauh maksudnya makin perlahan. Tadi kan kita tengok dia bila makin jauh dia mengorbit lebih lama. Sehingga paling jauh 24 jam kan. Paling jauh dia ada sampai 24 jam dia ambil masa 1 hari untuk mengorbit. Mengorbit tu maksudnya dia mengelilingi bumi. Sama dengan bumi lah, bumi mengelilingi matahari 24 jam. Selama 365 hari. So, yang paling lama ialah Pluto. Pluto paling lama sebab dia berada lagi jauh. Sebab orbit dia lagi jauh daripada matahari. Sebab lagi besar, yes. Nampak? So, kalau kita tengok titik dia kita panggil titik apogee lah. Sebab dia paling jauh. Okay, saya nak faham ke apogee dengan perigi tu lah. So, perigi bumi lah. Sebab dia bukan bumi. Mushtari yang pertama lah, planet paling pertama lah. Tak apa, planet tu dah jenam. Okay, tip SPM. Pergerakan satelit mengorbit bumi dikawal oleh graviti bumi. Semua satelit ni dikawal oleh graviti bumi. Kalau satelit itu tidak dikawal oleh graviti bumi, tak ke mana-mana lah dia pergi. Sebab itulah satelit tu dia mesti letak masih lagi dalam pengaruh graviti. Sebab itulah kalau roket, apabila dia dilancarkan, dilepas daripada atmosfera, pakai roket tu, sebab dia nak kenapa kita pakai roket? Sebab kita nak melepasi graviti. Melepasi dari graviti. Sebab tu nak kalau mana boleh kita bawa kereta ke akan selepas. Tak boleh lah. So dia memang okey, so dia pakai roket, dia pergi sampai ni, sebab tu dia ada kalau kepasan gambar rajah dia akan buat mesin. Sebab dia dah melepasi tak. So sampai ke sini mungkin dia punya graviti tu boleh dirasa sampai lapisan atmosfera yang kedua. Sebab tu lah sampai ke satu tahap dia punya kapal angkasa tu dia akan pusing. Kenapa dia pusing? Sehingga dah habis pusing tu tiba-tiba dia pergi.
lurus. Sebab dia nak melepasi graviti bumi. Sebab itu dia buat pusingan. Sama juga, sekarang kita ada, sekarang ni, mungkin lapisan ni lapisan kat selepas lah. Atau kat selepas. So dalam ni masih ada satelit lah. Okay. Sekarang ni, orang boleh melancongkan ke atas selepas dengan cara ada 35 juta. Ada ke? Boleh melancongkan ke atas selepas, tapi 3 minit. Melancongkan ke atas selepas, bayar 35 juta untuk 3 minit. Okey. Dia naik kapal terbang, naik kapal terbang biasa. Sampai ke satu lapisan, dia naik kapal terbang tu dia keluar sikit je. Sikit je dia keluar daripada lapisan ni. So dia keluar, dia masuk graviti bumi, lepas tu dia masuk balik. Sekejap je, lepas tu dia kata tadi 3 minit. Kalau dia keluar terus, masuk balik. Sebab dia tidak menggunakan roket. Dia roket tu hanya untuk takat tu saja. Tapi dia berpusing. Kalau korang pergi tu naik selepas dia pakai roket juga, roket yang betul punya roket. Okay. Kalau nak free dengan murah, Malaysia buat kerja sama dengan Rusia macam itu kan, saya juga faham. Pergilah try pergi lah. Dia punya gila kau kalau kau dapat tu. Namun kau akan terpahat dari segala negara dan protect. Kau tak nak. Itu semua orang nak. Alright. Okay, bagi orbit bulatan, halaju satelit adalah malar dan hanya bergantung pada jisim planet dan jarak antara satelit dengan pusat planet. Bagi orbit elips, bulatan tu maksudnya bentuk bulatan. Elips ni bentuk macam bujung. Sebab tu yang elips tu dia ada apogee dengan perigi. Okay? Memberikan kesan terhadap halaju sesebuah satelit. Apabila satelit berada di kedudukan apogee tu paling jauh tu, maksudnya satelit itu akan bergerak dengan perlahan sebab dia berada jauh daripada bumi. Kalau dia berada pada kedudukan perigi, maksudnya satelit itu akan bergerak lebih laju sebab dia berada dekat dengan bumi. Senang je sebab pengaruh graviti dia adalah lebih kuat. Okay. Tapi of course lah, kalau kita kapal angkasa tu, bila dia melepasi graviti bumi, roket tu dia nak melepasi graviti bumi, dia kena menghasilkan daya yang besar. Sebab tu ada bab daya dan gerakan yang sebelum ni. Dia kena ada daya pujah yang besar. Lepas kapal angkasa tu melepasi graviti bumi, dia punya kelajuan bukan kecil. Kalau tak salah hampir 30,000 km sejam. Sebab tu lah korang kena tengok cerita science fiction. Kalau tak salah cerita apa tak? Cerita-cerita yang kiamat-kiamat ni lah. Bukan Mak Kilau tak ada kapal angkasa. Aku lupa apa nama tajuk dia. Yang orangnya kerja dia cari gali minyak. Lepas tu dia kena pergi angkasa lepas untuk letupkan asteroid. Yang tu dia tunjuk lah kapal angkasa tu bergerak dengan 20 betul, memang betul lah, itu betul lah. Yang tipu tu dia duduk kat asteroid tu lah. Macam mana dia duduk kat asteroid kan, macam pelik je kan. Asal tak tembak je dari sini pakai, kita kan ada sekarang kita ada, kita kat Malaysia tak ada. Kita kat sini, kat dunia ni, kita boleh lancarkan peluru berpandu sehingga lebih pada 2,000 km. Maksudnya boleh lah, asal boleh buat je lah roket, tembak terus. Biasalah kita pergi kat mestilah nak tengok. Okay. Boleh, memang boleh sejak zaman apa Nazi dulu dah ada dah. Apa boleh tembak sejauh daripada Jerman sehingga ke Israel. Boleh tembak sejauh itu. Okay.
So harus satelit pada orbit yang tertentu. So kalau orbit rendah bumi yang paling rendah, dia punya ketinggian dalam paling tinggi 2000 kilometer. Nampak tak? Dia punya kelajuan dia 6.9 hingga 78 kilometer sesaat ataupun 28,080 kilometer sejam. Sebab kenapa kelajuan dia macam tu? Dia masih lagi berada dalam pengaruh graviti. Tapi once dia dah, macam tadi kan saya kata kapal tu dah lepas pengaruh graviti tu dia straight kan. Yang tu dia boleh kelajuan biasa. Kelajuan biasa. So, tempoh orbit dia 1 jam 29 minit. Waktu tuition. Sehingga 2 jam 8 minit. Okay. So, seterusnya kita ada orbit satelit GPS. So, ketinggian dari permukaan bumi 20 hingga 20,000 hingga 200 km. Laju satelit 3.9 km sesaat, iaitu sehingga 13,968 km sejam. Jangan mimpi lah nak bawa kereta macam tu kan. Okay. Itu memang untuk orang yang bawa jet pejuang je. Jet pejuang pun dah sampai tak salah sehingga 2,000 km sejam. Macam jet Malaysia punya tu lah, Sukhoi. Sukhoi tu bukan Malaysia buat, Rusia yang buat. Okay. Kita boleh buat roket, jet boleh mainan. Orang boleh lah main kat kereta kontrol. Boleh, saya tak boleh pula. Lepas tu korang tulis lah jet korang tu Sukhoi. Sukhoi adalah jet perjuang yang paling power lah di muka bumi. Malaysia ada lah. Harga dia sehingga 1 bilion sebuah. Kita ada 30 biji. Dulu lah. Sekarang tak tahu lah berapa bilion. Tapi Malaysia ni gila. Kita beli, kita modify. Kan kita suka modify kereta kan. Kecil-kecil kancil pun kita modify. Apa tak lagi? Jet. Jet kita memang tak sama dengan orang lain. Sebab itulah jet pejuang tu, kalau kita nak beli jet pejuang baru, Malaysia, ramai orang nak beli. Negara lain nak beli. Negara jiran nak beli. Sebab nak tiru apa yang kita buat. Mungkin negara lain ada Sukhoi, kita boleh Sukhoi. Tak Sukhoi sama, jangan kelajuan sama tak? Kelajuan kita lagi laju. Contoh kelajuan lagi laju. Mungkin orang ada Sukhoi, kita boleh Sukhoi, tapi orang boleh bawa 2 je peluru berpandu, tapi kita boleh buat sampai 4. Cuma itulah power kita kat situ, tapi kita tanam padi tak boleh. Kita 2 kali setahun, Thailand sama 4. Kita modify tu kita power. Okay? Sebab tu, memang betul lah. Tengoklah motor. Motor-motor budak-budak sekarang. Okay, so kita ada orbit Geopegun 35,786 km, 3.1 km sesaat. Laju gila lah kan. Tempoh orbit dia 23 jam 56 minit. Yang ni saya tak suruh hafal, cuma baca lah. Dan tadi je table tadi. Orbit bulan 399,000 km, 1.08 km sesaat. Pelan lah ni, taklah laju sangat kan. 27.3 hari. Okey, kita tahu macam mana dia lancarkan satelit. Okey, tadi saya cerita sikit lah. Macam kita tak rasa pusat angkasa dekat Banting kan. Kita tak tahu wujud ke tidak. Tak nampak dah semalam hari Jumaat lepas selalu dah tak nampak dah ni signboard. Pusat angkasa negara kat Banting. Dekat Sungai Lah. Tak tahu lagi wujud ke tidak. Pusat angkasa tu dia ada lah, dia bukan dia lancarkan roket ke apa. Tapi memang dia macam padang lah. Memanglah impian Indonesia memanglah nak melancarkan roket kat situ lah kononnya. Tapi Malaysia kan, kita hanya mampu berbangga dengan slogan Aisyah Maulad. Itu masalah kita kan. Memang besar, tak salah memang besar dekat Banting. Pusat angkasa negara nama dia. Dia buat kat situ besar lah kawasan dia. Dia untuk mengkaji angkasa dan mungkin akan datang roket tu pun
kat situ lah. Tapi tak tahu, saya baru lalu di mana tak nampak dah signboard dia. Signboard pun dah roboh. Aduh lah. Tapi dia punya base dia dekat planetarium negara. Planetarium negara. Planetarium negara tu memang pusat untuk korang lawat-lawat je. Okay. Planetarium negara tu tak pernah pergi. Sebelum kau habis sekolah, pergilah planetarium negara. Planetarium negara tu, dia dekat dengan Muzium Negara, dia ada tempat apa jenjang atas. Ada jenjang atas, kalau kau nampak jenjang atas depan Muzium Negara tu nak pergi ke planetarium negara. Planetarium negara tu macam pusat sains negara lah. Korang sebagai pelajar, korang tak pernah pergi tempat-tempat macam tu, sangat rugilah. Saya pertama kali sampai planetarium negara tu form 2. Sekolah saya buat rombongan. Ni sekolah korang buat rombongan. Antang. Apa tu sekolah KA tu di mana tadi? Mana? Taman Negara, tengok gajah. Gajah, berapa besar gajah tu, gajah berapa besar, ekor dia, badan dia berapa besar. Gajah kat zoo ada. Planetarium negara dekat. Kat planetarium negara tu ada Taman Burung Negara, Taman Rama-Rama Negara, gara-gara. Dekat situ ada Memorial Tuan Abdul Razak, Memorial tu ada ramai. Rumah tu pun ramai. Kat situ lah, dulu dalam buku teks semua kat situ. Buku teks sejarah, kau tengok lah semua, terpampang. Lepas tu kau pelik, kau mesti pelik seboleh ingat sejarah apa tu. Sebab saya dah pergi tempat-tempat tu. Masa saya dah pergi. Lepas tu saya tahu. Pusat sains negara dekat dekat dengan Damansara. Tempat-tempat yang kau perlu pergi sepanjang kau jadi student. Bukan Pantai Morik, Pantai Kelanang, bukan. Kan? Nama hidup angin yang segar, tapi pressure nanti tak segar pun. Okay? Cubalah, kan, memanglah penat kan nak ajak ayah nak kan. Manager negara. Manager negara tu kau boleh tengok wayang tau, macam wayang, tapi bukan mak kilau dalam tu. Dia punya tempat dia punya screen kat ni, dekat ceiling. Ceiling dia dekat ceiling, screen dia, korang punya seat ni macam ni kau duduk, nanti bila nak mula dia akan bengkokkan seat korang macam seolah-olah kau terhentak, terbaring. Tapi korang duduk macam ni. Macam kepala korang akan diadap ke atas. Dia punya screen. So korang akan tengok real. Dia akan tunjukkan selepas, korang seolah-olah berada dengan selepas. Memang. Korang naik macam korang naik kapal kasa, ya. Saya tahu tu kali terakhir tu tengok tu masa form 2 je. Sekarang saya tak tahu dah macam mana buku dia. Lagi gila lah. Tu form 2 punya cerita tu. Saya nak bawa anak saya tapi jadi apa pula kan? Tak sesuai lah. Macam korang tengok lah. Dia ada dia macam tengok wayang lah. Ada pukul 1, pukul 3. Tengok Planetarium Negara, tengok tayangan dia apa ada tak. Ya, Planetarium Negara. Ini nanti kan dah ada lesen motor, konvoi naik motor, kan, pergi makan ikan patin. Mana lah. Pergilah, rugi. Saya lah cakap saya. So, dia anak korang, kan, tanya, Baba, Planetarium Negara? Aku tak pernah pergi. Tak cakap kan, janganlah korang mempertikaikan mak ayah korang. Korang lah, kena ajak. Kan? Tiket je macam tengok wayang je. Tapi dia ada masa. Macam dulu nak tengok juga, tengok masa maghrib. Kalau nak tengok ni pasal, tengok masa tu saya ingat pengawas sekolah buat lawatan KL tu. Pergi juga pasar raya. Masa tu pasar raya paling terkenal dekat KL ialah The Mall, dekat dengan WTC. Ada satu Sunways, kan Sunway
Sunway Mall, ada nama di Sunway. Itu dulu namanya The Mall. Dulu paling terkenal lah. Dulu mana ada JJ semua. Ha. So dulu paksa. So kat situ, lepas tu petang tu pergi lah tu tengok nanti waktu maghrib. Oh, best tu waktu maghrib tengok tayangan. Tak ada lah, setan semua tak nampak lah. Tak nampak pendek. Dia akan tunjuk. Dia real lah korang baca tak seform 2, kau bayang seform 2 tahun 1992. Korang pun tak wujud lagi. Tak wujud lagi. Planetarium negara dah ada. Sekarang bayangkan umur planetarium negara tu berapa. Serasa masih ada lagi tapi mungkin lagi canggih lah. Waktu tu saya boleh tengok dia real macam planet. Lepas tu kau tengok dia macam hutan. Kan hutan, dia pergi ke hutan. Korang akan tengok seolah-olah apa kuda tu berlari ke arah korang. Memang korang rasa macam ni nak langgar korang. Kalau saya plan kan memang korang boleh buat korang pergi. Saya tak tahu lah dulu tiket masa tu RM5-6 je. Sekarang saya tak tahu lah berapa. Saya rasa macam harga wayang tak. Planetarium negara tu milik kerajaan Malaysia. So saya rasa dia tak adalah mahal pun. Tiket dia tak adalah satu kepala sampai RM50 dekat. Dia memang nak pergi ke situ kena pergi apa nama tempat tu? Bukit apa nama tempat tu? Bukit tu, kat situlah ada Planetarium negara. Kat situlah ada Memorial Tunku Abdul Rahman, Memorial Tunku Abdul Razak, ada Taman Tasik Perdana. Kau nak type cari Taman Tasik Perdana. Kau sampai situ. Dia belakang Masjid Negara. Setelah masjid itu semayang baru pergi. Kau nak pergi tempat-tempat macam tu, kan? Kalau kau nak pergi naik motor ke apa ke KL, jangan pergi hari Sabtu. Hari Sabtu memang sesat sebab orang pergi kerja. Pergi Ahad pagi. Memang kosong. Setengah kerja memang sampai KL. Biasa pergi Ahad. Ataupun hari perayaan. Sebab orang duduk rumah. Contoh hari Malaysia. Kosong lah jalan ke KL. Sebab orang balik kampung. Orang pergi Hanyai, kita ke KL. Kan masuk kan. Viral kan orang pergi Hanyai masa hari Malaysia. Sebab kita tak ada sebab kita tak ada pasar sampai, tak ada. Ada dekat Kelantan. Tahu orang kerja pergi Hanyai. Singgah tunggu danau dulu. Budak-budak sampai tak singgah. Kau ingat laki je, perempuan pun ada tau. Rafi sama. Tahu lah, saya pernah sampai, Sampai hari jauh-jauh, kat KL pun ada. Nanti kalau naik ni, kita boleh convoy. Tapi kalau sebalik hilang seorang, maksud iman orang dah teruk. Tapi kita tengok boleh, saya boleh tunjukkan lah. Tapi iman kena tegur. Okay. Alright, okay. So, kita tengok pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Okay, macam mana diletakkan satelit dan kat orbit tu. So, kita ada satelit yang ditempatkan pada orbit yang rendah dapat dilancarkan terus sehingga mencapai orbitnya yang dengan bantuan kenderaan pelancar satelit, roket lah. Apabila mencapai ketinggian melebihi 193 km, roket kecil pada kenderaan pelancar dihidupkan sehingga kenderaan pelancar berada dalam keadaan mengufu tegak. Kemudian satelit diletakkan dalam orbit dengan hidupkan roket sekali lagi agar terpisah daripada kenderaan pelancar. Bagi satelit yang perlu diletakkan pada ketinggian melebihi 1,200 km, kos yang bagi pelancaran secara terus adalah terlalu tinggi. Of course lah. Gila nak lancarkan satelit setiap tahun. Bilion-bilion. Mana boleh, kita sebagai rakyat mana boleh dengar kata bilion. Kan? Bayar cukai habis guna lancarkan satelit. Lepas tu Malaysia tak boleh nak maju. Okey, maka satelit perlu diletakkan pada orbit pindah antara orbit rendah dan orbit tinggi yang dituju. So dia letak orbit yang rendah.
So pada orbit pindah tersebut dikenali sebagai orbit pindah Hornemann. So highlightkan dia. Hornemann. Okay. Okay, nampak dia tulis lagi apogee dengan perigi tu ya. Okay. Pada orbit rendah dengan ketinggian sekitar 300 km, pemindahan satelit dimulakan pada titik X, iaitu perigi. Perigi paling dekat kan? Enjin kenderaan pelancar dihidupkan untuk bergerak memasuki orbit pindah Hornemann. Kita tengok gambar rajah. Apabila tiba di apabila tiba di orbit yang tinggi iaitu Y, apogee, kelajuan ditambah lagi untuk mengorbit orbit bentuk elips kepada orbit yang lebih besar. Okey. Orbit pindah Hornemann adalah paling menjimatkan bahan api pelancar. Maka kos pelancaran dapat dikurangkan. Maksudnya, cara dia melancarkan satelit dengan menggunakan orbit pindah Hornemann. Dia menggunakan cara orbit pindah Hornemann sebab dia adalah cara yang paling menjimatkan bahan api. Cara dilancarkan kita tengok kat sini, lepas tu kita nampak, tapi sebenarnya nanti kita akan nampak dia dalam bentuk bulatan pun. Dia nampak macam tegak kan, tapi sebenarnya bentuk dia lebih kurang macam tu lah. Alright. Satelit mempunyai motor tujah perigi, iaitu perigi motor PKM. PKM tu bukan Parti Komunis Malaya. Okey, dan motor tujah apogee, AKM. Macam motor punya nama tu apa. So, motor tujah perigi menghasilkan tujah untuk menolak satelit ke dalam orbit pindah. Garakan satelit adalah selari dengan permukaan bumi ketika satelit berada di apogee. Apogee sini tu yang tulis apogee tu, Okay. Masa ni dia selari dengan bumi. Motor tujah apogee pula, dia ada motor tujah apogee dengan motor tujah perigi. Sebab tu kos dia tinggi. Sebab dekat dia kena pakai perigi. Bukan perigi tu jauh dia kena pakai apogee. Pula menolak satelit ke dalam orbit tinggi yang dikendaki, pada masa sama menolak satelit ke perigi yang lebih tinggi sehingga orbit yang bulat tercapai. Faham tak? Orang mesti tak faham Dia sebenarnya dia pergi bergerak dalam bulatan. Sebabkan enjin tu dia akan menjadi macam ni pula. So pergerakan dia membentuk orbit pindah. Sehinggalah satelit tu berbentuk orbit dia berbentuk bulatan. Dia buat bulatan tu mula-mula bentuk bulat kecil. Lepas tu dia bulat bentuk orbit pindah tu. Lepas tu baru dia bulat yang besar. Sebab itulah masa dia dekat bumi dia pakai enjin perigi tu. Sebab dia nak menjauhkan lagi. Maksudnya kan kat sini saya pakai tangan kiri. Kan dia asalnya kat sini perigi tu. So perigi punya enjin tu nak jarakkan ke sini. Sebab tu dia pergi dari sini. So apogee tu nak pergi lagi. So kalau apogee tu dah berada pada paksi yang dia nak, dia tak pakailah enjin apogee tu, dia pakailah enjin perigi sehinggalah dia pergi kepada orbit yang lebih tinggi. So pergerakan tu bulatan makin besar. Tadi kan mula-mula cerita yang pergerakan roket, sama lah. Sebab dia nak mengorbit. Kenapa dia perlu mengorbit bumi? Disebabkan ada gravity. Okay. So korang tahu pergerakan dia. Bukan sebab dia jadi bulatan kesuka hati dia bulat tak. Kan kenderaan pelancar satelit. Apa benda ni kenderaan pelancar? Roket lah. Bukan kereta. Okay. Bukan Azia, bukan Myvi biru, bukan. Bukan Azia silver, bukan. Okay. Bukan X-ray kena langgar. X-ray mak bapak dia kena langgar dekat si ceding. Kau dah tahu? Tu kereta tak ada kat rumah kan? Tahu pun. Kau tak tahu kena langgar? Saya bagi tahulah, nanti kau tanya mak kau.
Bagi sekolah pun tahu. Tak apa, kereta je tak apa. Orang kat Selangor ni bawa kenderaan kena hati-hati. Kita hati-hati pun kena langgar juga. Selangor, negeri paling berjaya. Ha. Orang yang asal katalah orang tu duduk Sabah berapa lama duduk Sabah, dia pindah di Selangor, dia pelik. Orang Sabah ni ada abang ipar teacher orang Sabah. Dia tanya, "Sir kan, orang Selangor kat sini bawa motor potong celah-celah tengah-tengah Celah tengah-tengah, bukan kereta pergi balik. Berani motor tengah-tengah. Patutlah bawa motor celah-celah laju Ha. Kata kalau abang bawa bawa laju memang abang kena horn. Tak bawa laju abang kena horn. Abang bawa tepi sekali. Ha. Ya. Ha. Pelik dia tengok. Terkejut. Jadi, kalau macam setan ni tak boleh lah. Kau pergi Sabah memang kena maki lah. Kalau pergi Sabah, macam kalau kat sini setan, kat sana iblis lah. Kalau macam cara se-drive, sebab se-malaikat kan. Se-drive, macam se-pergi sana, abang ipar teacher tu percaya pada se-lah. Sebab se-bawa kat sini, dia tengok cekap lah, dia tengok macam cincong gila kau bawa kan. Dia se-bawa black je, potong pun orang belakang tak on apa kan. So, macam pergi Sabah, dia percaya, rasa se-boleh, orang yang cekap, dia ke sana lagi, tak ada masalah lah. Tapi jangan buat gila lah. Buat gila maksudnya bawa laju macam tu, memang kau cenas. Okay, itu kat sini. Kalau pergi Kelantan dengan ni lagi dahsyat. Dia potong kat Selekor pun dia potong. Kat sana bawa kereta potong Selekor. Maksudnya kalau motor potong tengah-tengah, mati lah. Mati lah sana. Kelantan. Okay, so kenderaan pelancar satelit. Satelit dilancarkan oleh kenderaan pelancar satelit ke dalam orbit yang mengelilingi bumi. Terdapat dua jenis kenderaan pelancar satelit, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan sekali je, lepas tu dibuang. Kalau macam kat angkasa lepas NASA tu diguna berkali-kali. Dia ada cara lah, saya tak pasti macam mana diguna lah. Okay. So kita ada Expandable Launch Vehicle. Bukan EEV EEV tu jimat minyak tau. ELV. Komponennya tidak dapat diambil semula untuk digunakan sekali. Macam mana? Dia hilang ke mana? Kita tengok gambar aja. Kan, kalau dibuang kat angkasa lepas tu, sebenarnya berkecai. Sebab dia bila dah sampai kat angkasa lepas dia masuk ke bumi, dia kena melepasi atmosfera bumi. Masa kat atmosfera bumi itulah, masa itulah dia akan berkecai kepada bentuk yang lebih kecil. Dia akan berkecai pada bentuk yang lebih kecil. Tetapi kalau ikutkan projector, sepatutnya macam NASA, dia akan jatuhkan kat negara dia orang lah. Biasanya dia akan buat projector tu jatuh ke laut. Cuma China lain lah, jatuh itu ada jatuh kat Sarawak. Masuk hati dia kan, made in China lah, macam mana? Dan lima kos ni made in China juga kan. So pelancaran dia nampak tak projektor pelancaran dia tu. Lepas tu mula-mula dia matikan enjin utama. Nampak ni enjin utama. Macam pensel pula. Okay, lepas tu dia dah yang ni kan berat. Takkan nak pergi sampai rasa lepas berat. Lepas tu dia ringan sikit. Tapi ada roket lagi tu. Okay, lepas tu tinggal yang seconek. Yang ni dia patah balik. Dia patah balik dia mah. Sebab projection dia mesti masuk ke laut. Bukan projection dia jatuh belakang rumah Mar ke tak? Hangus lah. Projection. Tapi kalau kau kena hati-hati lah kalau projection China, kau faham lah. Dia tak kira lah. Dia kalau NASA, dia punya projection jatuh ke lautan Pasifik. Dia punya projection jatuh. Kita panggil projection. Sebab tu lah masa MH370 kan dia kata dia jatuh lah. Padahal tu sebenarnya serpihan angkasa. Tu kapal angkasa. Kati je. Okay. Okay, kenderaan pelancar yang diguna semula. Macam mana diguna semula ni? Boleh tengok video tu nanti kalau korang tengok. Okay, pelancar yang diguna semula Reusable Launch Satellite RLB. Dapat digunakan untuk melancarkan satelit melebihi sekali. Sekarang banyak negara dah buat macam ni.
Dia boleh buat sekali mahal, boleh guna berkali-kali. Tak salah Rusia lah yang selalu guna macam ni. Rusia dia kalau dia lancarkan satelit kan, dia uh, Amerika Syarikat kalau balik ke bumi, pergi angkasa lepas, balik ke bumi macam naik kapal terbang, turun ke kapal terbang. Kalau Rusia, dia pergi angkasa lepas, dua negara je yang lancarkan, sekarang baru China masuk. Dia buat macam jatuh ke bumi macam kapsul. Macam ni. Macam ni. Ni. Nak dekat bumi, nanti payung terjun. Payung terjun tu keluar, lepas tu nanti dia jatuh bumi, dia jatuhlah dekat tempat yang dijangka, biasanya dekat area Rusia jugalah. Dia jatuh. Dia bukan naik kapal terbang. Dia macam kita duduk dalam ni. Dalam ni. Yang masa yang Malaysia, angkasa orang Malaysia pergi naik macam ni lah. Bukan naik macam kapal terbang. Yang lebih selamat macam ni. Yang turun pakai payung terjun. Sebab dia kecil. Kecil gila. Rasanya bahagi 6 kelas ni. Naik kapal angkasa tu bahaya. Sebab dia besar. Jadi dia punya permukaan yang terdedah kepada geseran terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, kalau ada bahagian yang rosak, boleh menyebabkan spark atau meletup. Sebab itulah kapal angkasa NASA tu banyak kali yang bakar. Ada yang dah sampai angkasa lepas, lepas tu batal balik mati. Mati tak ada kubur lah. Macam mana China ayat? 6 ayat. Memang abu lah. Abu dah bersebar dekat angkasa. Kalau air kena habuk tu, tak tahu lah habuk siapa lah. Nak macam tu. Tapi tak salah sepanjang penerokaan angkasa lepas, Rusia dia tak pernah accident. Tak pernah. Padahal teknologi dia macam kuno Kalau dia pakai payung terjun, kita duduk dalam ni lah. Payung terjun, lepas tu jatuh, nanti dia buka. Kita tak boleh buka. Orang luar je boleh buka. Tunggulah 2-3 hari tunggu lah. Tentu. Tapi siap lah, dia semua ada dalam tu. Kalau berak kecil dan suar. So tapi biasa sekejap dia sampai, dan tempoh sejam sampai, sebab dia buat projection sampai dia turun, dia ambil kita, dia angkat kita, dia angkat lah, sebab kita memang tak boleh bangun kot. So macam tu lah, cerita dia macam tu, keadaan dia macam tu. Saya cerita sebab masa tengok video keadaan dia macam mana tu Rusia. Tapi kalau kau tengok kat TV, memang banyak cerita yang mereka syarikat. Tengok Rusia punya, memang old school tapi terbaik, tak pernah insiden. Tak pernah insiden melancarkan kelas selepas pun tak ada orang terkorban. Turun batal balik pun tak ada orang terkorban. Tapi Amerika Syarikat naik, disaksikan oleh mak bapak Discovery. Lepas tu semua dalam beberapa minit lepas tu baru menangis. Dia mengharapkan anak dia selamat lah. Tapi memang tak mungkin lah. Kau ingat tiba-tiba ada orang nak parachute naik roket, dia eject keluar tak? Kapal angkasa mana boleh eject? Eject macam eject juang, dia nak kempas, dia boleh eject keluar. Eject keluar ni dia ada kursi dia ni, ada roket, dia keluarkan kita daripada kapal terbang. Tapi kapal terbang Asia Mars pun tak ada tau. Kalau semua orang boleh eject macam tu, bestnya. Kan? Korang lah main, tiba-tiba hilang seorang. Dah eject keluar. Sebab tu dia tak buat. Padahal dia boleh buat kan? Dia tak buat. Kat pilot pun tak buat. Kalau tu kat pilot seorang selamat. Okay. Kapal terbang jatuh, pilot dah lari dulu. Nampak? So bila macam tu, pilot pun kena selamatkan penumpang. Okay. So macam mana ni kita tengok pemisahan. So roket tu patah balik dan dia mendarat. Mendarat balik semula. Nanti dia gunalah balik. Dia isilah minyak balik macam biasa. Okay. Ni projection ni saya tak pernah nampak lah soalan dalam SPM. Tapi kena hati-hati lah Okey, stesen angkasa lepas. ISS ni tak salah saya dalam tempoh 2 tahun lagi akan jatuh ke bumi. Sebab itulah Rusia dia dah awal-awal lagi keluar daripada ISS. Kau tinggallah sendiri US, kau pandai-pandai lah, jatuh ni kau tanggungjawab, aku pula dulu. Padahal buat sama-sama. Untuk kawan-kawan, China pun nak buat kapal stesen angkasa lepas sendiri.
Dia tengah bina. Nak buat bukan boleh bawa sebiji, seketul kat sini. Macam buat rumah. Tak. Dia kena bawa sikit, sikit. Bertahulah makan masa. China. Eh? So, Malaysia angkasa lepas antarabangsa ISS menjadi tempat pendaratan kapal angkasa dan tempat kediaman bayi angkasa untuk jangka masa yang panjang. Macam tempat isi minyak juga ke angkasa lepas. Okay. Malaysia ini dilengkapi dengan makmal untuk angkasawan menjalankan kajian mereka. Dia makan semua kat situ. Kenapa kena ada dalam tempoh berapa bulan kena pergi ada kapal angkasa pergi sebab nak hantar bekalan makanan. Kau tidak kelaparan, kau dia bukan boleh bercocok tanam. Mana sawah padi kat sana? Mana ada McD? Kedai McD 24 jam mana ada? Mamak pun tak ada. So lah. So, Syarul dah out lah, dia tak ada bila kasawan. Okay. Okay. So apabila berada di ISS, angkasawan terdedah pada sifar graviti dan lebih tepat sebagai microgravity. Yalah, nak kencing pun susah. Dia ada vacuum yang khas. Kalau kau kencing kita sekarang ni, memang air tu ke atas kena muka kau balik. Dia ada khas lah. Tandas khas. Okay. Microgravity adalah keadaan apabila seseorang atau objek seperti tiada berat. Tak rasa ada dekat Malaysia ada kau nak rasa? Ada, bayarlah. Dekat planetarium negara ke pusat sains negara? Ada. Kalau kau rasa bayar, kau masuklah dalam tu, kau dapat rasalah keadaan sifar graviti, vacuum. Pusat sains negara ke planetarium negara? Salah satu. Kau cek kat Malaysia ada. Bukan murah lah bayar dia. Itu bukan murah tau. Ya kot, memang mahal lah. Nak rasa macam vacuum, dalam keadaan vacuum tanpa graviti kot. Dia bagi rasa dalam 5 minit, 10 minit kot. Kau macam jadi angkasawan lah. Pakai baju angkasawan lah. Bukan pakai baju biasa ni. Dia lah baju khas. Sebab tu bayar tu bukan murah. Okay. Nak rasa sendiri kan. Duit raya kan banyak. Dah habis Dah. Dalam keadaan tersebut, angkasawan berada dalam keadaan jatuh bebas. Tiada kat masa nanti dia jadikan vacuum, kita macam lapung. Nanti bila dia nak jadikan asal balik, pum jatuh. Kena standby lah. Jatuh tu kena hati-hati lah. Sebab tu dia ada suit yang khas. Okay. Dalam tersebut, angkasawan berada dalam keadaan jatuh bebas. Tiada keadaan atau atas atau bawah, sebaliknya semuanya terapung. Keadaan ini menyukarkan angkasawan melakukan aktiviti termasuklah seperti mengurus gigi, makan, tidur. Dia tak cerita kencing berak. Dah makan tidur pun susah, aku tak lagi kencing dan berak. Sebab tu makan kat sana kena buat daripada. Mungkin kalau ke sini kita makan sebiji lebih sana, mungkin 1/4 je sana. Habis takkan hari nak berak. Sebab tu susah nak pilih kriteria apa yang angkasawan. Kalau dia sembelit, memang tak boleh pergi lah. Bahagian lain. Okey, saintis dalam menjalankan penyelidikan pada tikus di stesen angkasa. Dulu, kalau tak salah rasa, Rusia dihantar anjing kot. Anjing ke monyet? Monyet rasanya. Lepas tu patah balik lah. Monyet tu steady. Lepas tu baru dia hantar manusia. Manusia macam monyet lah. Itu lah, lebih kurang lah. Tapi kita bukan monyet. Dia nak hantar monyet lah buat kajian. Tapi tak rasa US hantar anjing. Kita tak kena pula anjing dengan manusia. Anjing tu lah. Tak rasa dia hantar anjing tu mati. Testing dia orang dulu pakai haiwan lah. Haiwan betul lah. Dia test kalau mati lah. Kalau patah balik hidup, baru dia hantar manusia. Sebab itulah yang kalau tak salah sekali bukan sejarah bukannya US yang pergi dulu. Yang pergi dulu Yuri Gagarin. Kalau bukan sejarah, tapi biasalah kan. Kita punya subjek pun sekular. Okey, sistem angkasa lepas dapat mengambil gambar lokasi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, letupan gunung berapi ataupun pembalakan haram supaya pasukan di bumi dapat bertindak dengan pantas dan tepat. NASA, sebab pakai NASA, dia tak pakai yang Russia punya.
dan menjalankan penyelidikan mengenai pertumbuhan tanaman di stesen angkasa. Hal ini bertujuan untuk membangunkan keupayaan bercocok tanam dalam angkasa angkasa ketika dalam perjalanan menuju ke planet Marit kelak. Sebab nak pergi planet Marit lebih jauh. So macam dia nak tak pergi planet Marit, boleh buat, boleh bercocok tanam, boleh hasilkan makanan. Ada juga cerita science fiction yang US buat pasal cucuk tanam tu. Sampai kat planet Marit dia buat pusat sains yang bercucuk tanam. Ada. Sebab nak pergi jauh. Tapi kalau tak salah rasa China lebih maju sebab dia dah hantar uh, apa kapal angkasa yang boleh berjalan dekat Merrick. Sekarang tengah kaji pembukaan Merrick. Dia dah kaji dulu. China. So kadang-kadang make in China pun lebih bagus. So kaedah menjejaki stesen angkasa. So kelihatan seperti kapal terbang. Okay. Atau bintang yang bergerak berorientasi angkasa untuk mengelilingi bumi tetapi tidak mempunyai cahaya yang bersinar. Dia ada stesen angkasa lepas bergerak kira-kira 27,600 km sejam. ISS bergerak daripada orbit rendah bumi. Korang boleh tengok nanti gambar raja orbit rendah bumi kat mana. Iaitu 409 km dari bumi je. Daripada sini nak ke Perlis. Pergi Padang Besar. Belum masuk Thailand lagi. ISS satu orbit lengkap setiap 90 minit. ISS cenderung 51.6 darjah, tak penting. Dari khatulistiwa jadi hanya bergerak antara 51.6 darjah utara dan 51.6 darjah latitude selatan. Dulu ada pasal belajar-belajar ni, tapi sekarang kat geografi tak salah. Kita boleh melihat sesi angkasa lepas dalam masa beberapa jam sebelum ataupun selepas matahari terbit dan terbenam. Sebelum maghrib ni boleh tengok. Tapi kena pakai teleskop. Ketika ini adalah tempoh tontonan optimum apabila matahari memantulkan stesen angkasa dan kontra terhadap langit yang lebih gelap. Macam mana dia dapatkan tenaga elektrik? Dia dapatkan daripada tenaga solar. Okay. So kesan pengkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Kini terdapat kajian saintifik yang dijalankan di angkasa lepas. Kita tidak dapat nafikan bahawa kebanyakan hasil kajian dibawa turun ke bumi. Penjelajahan ini dapat banyak mengubah cara hidup manusia dengan perkembangan teknologi yang pesat. Berikut adalah manfaat perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas kepada kita. Okey, ada beberapa tu. Satelit ini banyak kegunaan bagi penduduk di bumi seperti meramal cuaca, pandu arah, GPS, peninjau bumi dan mengesan ceroboh. Sekarang kan orang semakin bodoh, nak pergi mana-mana pakai GPS. Tak lah sorry siapa bodoh lah pakai GPS. Okay. Tapi memang menjadi bodoh sangat lah. Kadang-kadang GPS tersesat masuk ke dalam jalan yang tak apa-apa. Memang betul-betul membodohkan kita. Okay. Nak tepat lah konon. Nak cepat. Tapi hancur. Lagi teruk. Kadang-kadang sebab tu saya fikir saya tak suka pakai GPS. Naik angin. Kalau nak apa-apa dia lalu. Tapi biasa kalau lalu, kalau korang mesti suka kan lalu jalan yang gelap-gelap tu. Tak apa nanti kita buat konvoi. Dori balik hari saya tunjuk tempat dia. Kewujudan saya akan sebab saya nak sesatkan dengan sampai. Okey, kewujudan saya akan sebab membolehkan berbagai aktiviti pendidikan dijalankan, pemenangan secara menyeluruh dari ISS tu kita boleh tengok cahaya Mekah Al-Mukarramah. ISS. Sebab tu ada setengah-setengah angkasawan balik ke bumi jadi orang Islam. Tapi memang tak dedahkan lah. So, kos penerukaan angkasa lepas memang tinggi gila. Kemelangan nampak. Challenger, Columbia. Ni banyak dokumentari. Terdedah kepada bahaya radiasi di angkasa lepas. Sebab tu dia kena macam ada mandi air cecair khas. Lepas turun ke bumi. Angkasawan. Sekiranya berlaku kejadian yang berlaku tidak diimini dalam perjalanan atau berada di planet lain atau bulan, agak mustahil misi menyelamat sempat dapat dilakukan. Maksudnya, pergi tu umpama hidup atau lebih dari 50 tahun aktiviti penerukaan angkasa lepas, banyak serpihan buangan space junk telah ditinggalkan di ruang angkasa. Serpihan ini akan terbakar di ruang atmosfer. Tadi saya cakap, sekiranya jatuh ke muka bumi. Namun, serpihan tidak jatuh ke muka bumi akan menyebabkan kerusakan teruk pada kapal angkasa sekiranya berlaku pelanggaran. Hidup. Sekejap nak habiskan sikit.
So, sebab itulah kapal kasar ni dia keluar daripada permukaan bumi, dia ada risiko lain pula. Dia dah langgar sepihan-sepihan. Tak ada, dia bukan macam berayu utara selatan yang cuci sepihan tu, tak ada orang cuci kat sana. Kau langgar nasib kau lah. Tu risiko dia. Kalau ada buat kecepatan, bolehlah kau ambil, mungkin gaji dia besar. Okay? So, radiasi kan. Radiasi bila sebut radiasi, mungkin korang terfikir orang tu akan mandul. Kan? Tapi kita tengok Syed Muzaffar banyak pula anak dia. Tak kembar-kembar lagi. Semua tu Allah saja tentukan lah. Kita tak boleh kata lah. Syed Muzaffar walaupun dia terkenal, tapi anak dia sekolah biasa Sekolah dekat Padang Jawa. Salam. Padang Jawa. Okay? So nanti start next week kita akan mula buat latihan. Habis dah semua tu. Ada satu lagi bahagian GPS. Tapi GPS ni nanti kita tinggal buat latihan je lah. Nanti kat GPS ni korang akan dengar perkataan Google Map, Waze, Apple Map kalau untuk iPhone lah. Tapi biasa kalau saya tak suka pakai Waze. Waze lagi menyesatkan. Dia terlalu shortcut sangat. Gila punya jalan kampung habis dia belasah. Kalau saya suka pakai Google Maps. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. GPS saja. Okay, terima kasih. Habis.